Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمنا ومن له حقوق علينا شغل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada petang ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya. Lebih-lebih lagi yang kita mengaji ni ilmu akidah, ilmu kepercayaan, ilmu yang bersangkutan dengan iman. Sah ilmu ini barulah kita diiktiraf Allah sebagai orang-orang yang beriman. Barulah kita dijamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau ilmu ini kita tak ada, atau ada tapi tak betul, maka kita tidak akan selamat di akhirat. Di akhirat nanti orang yang tak beriman mereka akan terus dimasukkan dalam neraka. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihala orang kafir tu masuk neraka Jahannam secara berbondong-bondong. Jadi mudah-mudahan Allah terima iman kita, Allah terima syahadah kita, Allah terima akidah kita, dan layak kita menjadi orang yang beriman. Bila beriman, kena beramal soleh pula. Iman saja tak cukup. Selepas beriman, kena amalkan. Itu namanya amal soleh. Ikut cara Islam. Apa saja kita buat, ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan amal soleh, baru ada jaminan dari Allah untuk keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ini Allah janji. Banyak tempat Allah janji. Ya? Di antaranya berkata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh
bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Disyarat nak masuk syurga tu beriman dan beramal soleh. Apa arti beriman? Percaya betul-betul kan rukun iman yang 6 tu. Rukun iman ada 6. Dia dah rejak 2 tu dah lagi dah. Ada 6 rukun iman. Kena yakin betul-betul 100%. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Jangan ada ragu-ragu sikit pun tak boleh. Nah, walaupun perubahan 0,0000001% tak terima lagi. Mesti 100%. Mesti yakin. Nah, ya. Dengan rukun iman yang 6 tu. Apa rukun iman 6? Yang pertama percayakan Allah. Yang kedua percayakan malaikat. Yang ketiga percayakan Rasul. Yang keempat percayakan kitab. Yang kelima percayakan hari kiamat. Dan yang keenam percayakan qadar dan qadar. Itu iman. Mesti percaya betul-betul 100%. Jangan sikit pun ragu-ragu. Jangan sikit pun ada rasa was-was. Mesti 100%. Apa arti amal soleh? Amal soleh artinya apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja kena ikut cara Islam. Semayang cara Islam, berpakaian cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, menuri kenara cara Islam, nikah kahwin cara Islam, mendirikan keluarga cara Islam, didik anak cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh. Kalau tak ikut Islam, tak terima Tuhan. Tuhan reject, Tuhan tolak. Mana tahu? Allah kabul Al-Quran. Baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain dari cara hidup Islam, dia sembahyang tak nak ikut Islam, dia sembahyang ikut Kristian, sembahyang ikut Hindu, sembahyang ikut Buddha, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah tak terima. Sembahyang cara Hindu Allah tak terima, sembahyang cara Kristianiti Allah tak terima, sembahyang cara Buddhism Allah tak terima. Nak terima hanya cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Cuma ada syarat untuk masing-masingnya, ada syarat-syaratnya. Baru terima. Kalau tak terima, di akhirat besok rugi lah. Orang rugi ke mana perginya? Neraka. 7 neraka dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang tak beriman, ya. 7. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Hutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang tujuh namanya Lawzah. Mana dah? Tuan-tuan, mana dah? 7 neraka tu. Pilih salah satu. Mana pun tak ada, ya? Jadi rugi tu kalau tak ikut Islam. Kalau nak neraka tu tak ikut Islam. Jangan sembahyang ikut Islam. Ataupun tak usah sembahyang langsung. Jangan nikah kahwin ikut Islam. Ataupun tak usah kahwin langsung. Ataupun keluarga tak ikut Islam, pendidikan tak ikut Islam, maka rugilah dia, ya. Dia akan masuk ke salah satu neraka. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk petang ini kita sambung lagi pembacaan kita ni, ya. Besarnya, tajuk besarnya kepentingan akidah dalam Islam. Itu besarnya, pasal yang ketiga, ya. Kita baca dulu. Pasal yang ketiga, kepentingan akidah dalam Islam. Kita dah baca sampai kepada bab mengapa kita dijadikan. Ya. Orang yang jahil daripada akidah, dia tidak akan tahu mengapa kita dijadikan. Ya. Ini dia. Ni ha. Ni. Siapa? Ya. Dia tak ada tajuk. Dia akan jahil, dia tak tahu. Ya, siapakah yang menjadikannya? Siapa menjadikan kita? Kita tak tahu. Kita ingat yang menjadikan dia tu dia sendiri ataupun makhluk lain. Ya. Padahal siapa menjadikan kita? Allah. Ya. Siapa yang menjadikannya? Dia tak tahu. Kalau dia tak ada akidah. Kalau dia ada akidah, sedar ada bahawa yang menjadikannya itu Allah. Allah dah khabar, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan beribadah kepada aku. Jadi Allah jadi kita ni kerana untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah dia, untuk takut kepada dia, untuk tunduk dan patuh kepada dia. Itu Allah jadikan dia. Jadi Allah yang menjadikannya. Wa ma khalaqatul jin, aku tidak akan jadikan jin wal ins dan manusia kita ni. Allah tak akan jadikan. Di mana Allah jadikan lah. Sang kita berada. Illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadanya. Nah, itu dia. Kena tahu tu. Kalau tak ada akidah tak tahu. Nah, dia kan dia jadi semula jadi orang itu je. Dia tak sedar bahawa Tuhan jadikan dia. Kemudian lepas itu dia tak tahu juga kenapa dijadikannya. Mengapa Allah menjadikan kita? Kenapakah mereka dijadikan? Dia tak tahu. Kenapa Allah jadikan kita? Untuk beribadah kepadanya. Itu Allah jadikan kita. Nah, kalau bukan untuk ibadah tak ada jadi Tuhan. Ya, alhamdulillah, syukur kita kerana Allah jadikan kita. Kalau Allah tak nak jadikan kita, tak ada kita. Tak ada payah. Tak ada terpilih tadi. Saya pun tak ada, perempuan pun tak ada. Allah tak nak jadikan. Jadi mujur Allah nak jadikan kita. Kemudian dia jadikan kita ni orang pula tu. Boleh dah Allah jadikan kita ulur? Boleh benar. Apa yang boleh dibuat oleh Allah Ta'ala? Tak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya? Terpulang pada dia. Dia jadikan kita manusia. Itu dia jadikan kita Melayu pula tu. Boleh dah Allah jadikan kita ni Yahudi? Kalau kita ni Yahudi sekarang apa kerja kita? Bunuh orang Islam. Nah, membunuh orang Hamas tu. Mujur Allah jadikan kita orang Melayu. Dulu di Malaysia jauh daripada peperangan. Kemudian udahlah Melayu. Allah jadikan kita ni orang beriman pula tu. Dapat iman dan Islam. Kalau tidak, kita apa agama kita tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum Islam, apa agama kita ni? Orang Melayu. Ya Allah, dia bukan orang Melayu ni. Apa agamanya? Hindu. Hindu tau. Mujur Allah jadikan kita ni. Datangnya Islam kepada kita. Kalau dah kita ni Hindu. Kalau Hindu siapa yang ngajar ni? Kalau kita ni Hindu, siapa yang ngajar petang ni? Siapa namanya? Ramasamy agaknya. Imam tadi bukan Yahya, siapa namanya? Govinda Raju. Mujur kita dapat iman dan Islam. Syukurlah kita ya. Kenal kita siapa Tuhan. Kita tahu bahawa Allah itu Tuhan. Tuhan keadaan Tuhan itu kita tahu Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha berkuasa dan sebagainya. Jadi kita tahu tu. Kenapakah mereka dijadikan? Kemudian seterusnya dia tak tahu. Kalau dia jahil dia tak tahu lah. Kalau dia tak jahil dia tahu. Seterusnya apa? Apakah hikmah, rahsia dan falsafah hidup manusia di muka bumi ini? Apa hikmah kita hidup dalam dunia ini? Supaya kita menyembah Allah. Supaya kita melakukan kebaikan. Mengelakkan kejahatan. Itu kerja kita dalam dunia ini. Buat yang baik. Kerana kita sedar di akhirat nanti kita akan ditimbang oleh Allah SWT. Kebaikan kita dan kejahatan kita akan menerima timbangan dari Allah Taala. Sebab itu kita tak nak buat jahat. Kerana setiap buat jahat tu akan diperlihat oleh Allah di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan, dia akan dapat memperlihatkan di akhirat nanti. Dia akan nampak sudah. Ada video besar-besaran. Dan barang siapa melakukan kejahatan, walau sebesar kecil pun kejahatannya, dia akan nampak biasanya. Jadi kita tahu benda itu, kita tak akan buat kejahatan. Kita tak akan buat maksiat. Kita hanya beriman dan beramal soleh. Itu aja. Itu hikmahnya. Apa rahsia dan apa falsafahnya hidup manusia di muka bumi ini? Kemudian bagaimana permulaan dan kesudahan hidup mereka di dunia ini? Kita mula-mula hidup dunia ni apa ada? Apa ada? Kita lahir-lahir je dalam rumah kita ada apa? What have you got? Tak ada apa. Itu yang Allah cabar manusia. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata
fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana engkau boleh kufur dengan Allah Ta'ala, macam mana engkau boleh engkar dengan Allah Ta'ala, sedangkan kamu lahir-lahir apa tak ada, pakaian tak ada, ada motor ke lahir-lahir? Tuan-tuan, lahir-lahir dalam rumah tak ada motor kan? Ada sikar kan? Ada royan kan? Ada manggil kan? Apa yang ada? Apa tak ada? Pelanjang bulat. Cakap pun tak tahu, apa pun tak tahu. Amwata, mati. Macam orang mati lah. Orang mati apa tak ada. Fa'akhirakum, kemudian aku jadikan kamu, kata Allah. Allah jadi kita. Mula-mula tak ada apa. Jadi pun tak ada. Mentah lahir lagi, mana ada? Habur-habur aja. Kemudian aku jadikan kamu. Kemudian jadi mula-mula kecil. Kanak-kanak, bayi. Lepas tu jadi kanak-kanak. Jadi remaja. Jadi dewasa. Sekarang dah jadi dewasa. Itu dah jadi tua macam kami ni. Lepas tu, dah jadi kanak-kanak balik. Summa yumitukum. Dah sampai masa tempoh tertentu, kamu akan dimatikan. Semua kamu tu akan mati oleh Allah. Everybody is going to die. Tak ada seorang pun yang menang kat dunia. Tak ada pun. Semua mati belaka. Malaikat maut kerjanya nyabut orang pun, dia pun akhirnya mati. Malaikat lain mati juga. Jibril mati, Mikail mati, Israfil mati, ya, Malik mati, Ridwan mati, Munkar mati, Nakir mati, semua mati belaka. Last sekali mati ialah malaikat maut. Tinggal malaikat maut seorang aja. Yang lain dah tak ada. Dah mati belaka. Lalu Allah tanya, siapa yang belum mati lagi wahai malaikat maut? Kata dia, Allah nanya kepada malaikat maut. Apa jawab malaikat maut? Yang belum mati hanya saya dan Allah lah. Allah tak mati-mati. Kenapa? Kerana Allah dia hidupkan nyawa, bukan dengan pakai nyawa. Allah tak perlukan nyawa. Nyawa itu Allah cipta dan bagi pada manusia, hidup dan manusia. Faham ke ni? Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hiduplah binatang. Ada tak faham lagi? Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada pokok, hiduplah pokok. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hiduplah burung. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, hiduplah ikan. Ya, faham tu? Allah dia tak perlukan nyawa. Nyawa itu ciptaan Allah. Dia hidup bukan dengan nyawa. Dia hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Sifatnya apa? Al-Hayyu. Hidup, tak pernah tak hidup. Alam ni belum ada, dia dah ada belum? Dia dah ada ke belum? Alam tak ada lagi. Dia dah ada. Jadi dia bukan dijadikan. Tak ada buat dia menjadikan diri dia sendiri dah. Dia hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Yang lain semua ada nyawa. Manusia ada nyawa, binatang ada nyawa, pokok ada nyawa, burung ada nyawa, ikan ada nyawa, malaikat ada nyawa, jin ada nyawa, iblis ada nyawa. Mati belaka ya. Itu dah. Jadi dia tak tahu mengapa dia jadikan apa kesudahannya. Kesudahannya dia akan mati ya. Itu kesudahannya. Kena tahu tu bagaimana permulaan dan kesudahan hidup mereka di dunia ini. Mana mulianya? Mula-mula apa tak tahu? Dia kata lahir-lahir dunia ni apa tahu? Ada ilmu. Ya? Boleh pandai matematik. Boleh belajar ilmu sains. Boleh pandai biologi. Boleh belajar chemistry. Apa yang tahunya? Apa tak tahu? Cakap pun tak tahu. Yang tahunya apa? Nangis. Lagi? Berak. Lagi kecil. Senyum. Itu tahu. Lain tak tahu. Habis tu pandai cakap. Lalu nyebut boleh sebut nama mak. Mak saja. Baru tahu nyebut nama mak. Itu nyebut nama ayah. Abah nama kata. Itu baru tahu apa? Baru tahu nyusur. Orang nyerin. Orang nerap. Itu nyusur. Itu merangkak. Itu duduk. Itu boleh berjalan. Jalan pun apa jalannya? Jalan tatik. Tahu tatik? Jalan jatuh. Itu masa kecil tu. Habis tu kenapa dah pandai berambat? Dah pandai cakap. Udah nak cakap macam macam ya. Lepas tu jadi apa? Jadi dewasa. Jadi, ya? Sudah buat pula. Udah buat pula tu. Jadi remaja. Udah kerjanya apa? Terus kita kerja aja.
dan sebagainya. Itu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, kata Allah. Macam mana kamu boleh kufur dengan Allah sedangkan kamu dulu mati tak ada apa pun. Fa ahyakum, dan aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikannya. Allah mematikan kamu. Cuma mati. Kawan-kawan kita banyak dah mati. Ya, ada tak kawan kita dah mati? Ada saudara-saudara kita yang dah mati? Ada tak yang di atas kita dah mati? Sebelum kita ni. Yang di bawah kita dah mati? Saya semua dah mati. Bapa dah mati, mak dah mati, anak ada mati seorang. Abang dah mati, kakak dah mati, adik dah mati. Adik-adik saya seorang tinggal. Tu konten-konten seorang, tahu? Tahu tu konten-konten? Habis mati belakang. Udah mati, bukan mati tu, woi. Udah mati buat. Hidup balik, Allah hidupkan semula. Summa yuhyikum, kemudian dia hidupkan kamu. Kenapa Allah hidupkan balik? Tuan-tuan dan perempuan, kenapa Allah tak mati kita terus? Ha? Siapa dia hidupkan balik? Kuis perdana petang. Mengapa Allah hidupkan kita balik selepas mati? Mati terus je lah. Boleh tak Allah matikan terus? Boleh. Kenapa hidup balik? Supaya menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Kita dunia ni buat apa pun akan ditengok oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah, akan dihisap oleh Allah SWT. Apa saja kita buat dalam dunia ni semua akan dihitung oleh Allah. Tolong dengar ayat ni. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Berapa tak? Kemudian kamu akan disoal tentang apa saja kamu lakukan dalam dunia ni. Semua tak ada satu ketinggalan. Umur kamu 10 tahun apa buat? Umur kamu 12 tahun apa buat? Umur kamu 15 tahun apa buat? Umur kamu 17 tahun apa buat? Umur kamu 18 tahun apa buat? Kamu kahwin tahun berapa? Kamu macam mana perhubungan kamu dengan isteri kamu? Kamu cari rezeki macam mana? Semua akan ditanya. Itu namanya hisap. Cek. Itu sebab dia hidup kembali. Kerana kita bukan lepas gitu je. Dalam dunia ni ada tugas. Ada projek. Ada tak projek dalam dunia ni? Ada. Allah datangkan 5 hukum. Apa hukumnya? Yang pertama wajib. Yang kedua haram. Yang ketiga sunat. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. Ada tak 5 hukum dalam hidup kita ni? 5 hukum ini tuan-tuan dan puan meliputi segenap aspek kehidupan. Apa pun mesti ada 5 hukum. Pendidikan ada 5 hukum. Nikah kahwin ada 5 hukum. Kemasyarakatan ada 5 hukum. Lagi apa? Ekonomi ada 5 hukum. Pentadbiran ada 5 hukum. Apa pun mesti ada 5 hukum. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti tinggalkan. Itu mesti tinggalkan ya. Itu haram. Yang ketiga sunat. Apa itu sunat? Ambil pisau potong aja. Itu bersunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Sunat tu elok buat. Bukan mesti buat ya, elok. Yang keempat makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan. Nak pahala tak? Tinggalkan. Jangan buat yang makruh. Yang kelima harus. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. 5 hukum tu. 5 hukum tu meliputi segenap aspek kehidupan. Dalam pendidikan ada 5 hukum. Dalam masyarakat ada 5 hukum. Dalam nikah kahwin ada 5 hukum. Tak ada. Dalam pentadbiran ada 5 hukum. Dalam kampung ni ada 5 hukum. Dalam jajahan ada 5 hukum. Dalam daerah ni ada 5 hukum. Dalam negeri ni ada 5 hukum. Dalam negara ni ada 5 hukum. Ini sebenarnya aspek kehidupan. Ini ada belakang. Itu kerja kita. Bukan lepas gitu je. Esok di akhirat esok akan dicek. Yang wajib kamu buat ke tak? Yang haram kamu buat ke kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan ke tak? Yang sunat buat ke tak? Yang makruh buat ke tak?
Yang harus ada kamu jaga ibadah atau tidak. Semua akan dicek. Itu namanya hisaban. Di padang mahsyar itu mula hisab. Dicek oleh Allah SWT. Harta kamu ada berapa? Rumah kamu ada berapa? Doka kamu ada berapa biji? Motor kamu ada berapa biji? Lagi apa? Pakaian kamu ada berapa belah? Serban kamu ada berapa belah? Kenapa tak pakai? Apa dia jawab? Semua akan dicek. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Tak ada lepas pandang dengan Allah. Semua akan dicek. Kemudian duit kamu ada berapa? Dalam bank ada berapa? Di rumah ada berapa? Apa kamu gunakan duit itu mendapat? Apa kamu belanjakan duit itu? Semua akan dicek. Kalau dia apa tak ada? Dia seorang diri saja. Gelandangan. Apa tak ada? Rumah tak ada, keluarga tak ada, betul? Tapi ada cek tak? Cek. Apa kamu gunakan mata kamu? Apa kamu gunakan telinga kamu? Apa kamu gunakan lidah kamu? Apa kamu gunakan tangan kamu? Apa kamu gunakan kaki kamu? Apa kamu gunakan perut kamu? Apa yang masuk dalam perut kamu? Dan apa yang kamu gunakan kemaluan kamu? Ada tak benda? Semua kita ni akan dicek oleh Allah Ta'ala. Kerana kita ni semua pemimpin belaka. Walaupun mungkin kita apa tak ada. Tapi pemimpin juga. Sekurang-kurangnya memimpin anggota yang 7 tu. Tak faham ke ni? Tak faham ke? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya. Semua akan ditanya. Tak ada satu pun terlepas. Itu namanya hisab. Elok je lepas hisab akan beri kitab. Keputusan hisaban tu lulus ke tak lulus. Macam kita ambil perasaan, ada tak keputusannya? Orang ambil SPM ada keputusan tak? Ada. Orang ambil PMR ada keputusan tak? Ada keputusan tak? Ada. Sekarang bukan nama PMR, tak apa nama saya tak tahu. Dah tinggal pendidikan. Ada orang ambil universiti ada keputusan tak? Ada dapat keputusan tak? Kalau lulus, dapat sijil. Dapat ijazah. Kalau tak lulus, tak ada panggil pun. Tapi esok semua dapat. Lulus ke tak lulus ke dapat belakang. Keputusan hisab tu. Nak tahu lulus tak lulus, tengok dia menerima kitab dengan tangan mana. Ada orang menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya. Ada orang menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Ada orang menerima kitab cucuk dada itu tembus ke belakang, ambil dari belakang. Nak yang mana tuan-tuan dan puan? Nak yang mana? Sama nak yang ketiga tadi? Cucuk dada tu kuku ni jadi buat Allah jadikan tembaga. Tengok, tembus dada tu. Sampai ke belakang. Itu ambil kitab dari belakang. Tapi nak angkat tangan. Kena angkat kampung mana Honda ni. Honda. Ya. Jadi nak tahu nak terima dari tangan mana? Tuan-tuan nak dari tangan mana? Kanan. Kalau boleh beliau menerima kitab dengan kanan. Apa janji ni? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ceknya ringan je. Cincai je. Custom akhirat cek. No? Tanya gitu je. Tuan-tuan dan puan nak kena cek di custom je. Ada dah turun yang aku tahu faham? Ada cek custom tak? Cek di custom. Ini payah ni balik lagi Mekah tu. Ada cek tak? Ada orang ceknya ringan je. Cek tanya je. Pak Haji ada beli kapal? Tak ada. Ada beli serban? Tak ada. Padahal ada 16 dalam beg tu. Kasam tu tahu dah? Kasam tahu dah? Tahu saja lepas aja. Kalau ringan ya. Kalau cek benar-benar macam mana? Buka selompok betul-betul. Keluar barang tu. Hisabannya ringan. Tapi syarat dapat dengan tangan kanan. Dapat dengan tangan kanan. Siapa menerima kitab tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Dia dan keluarganya gembira. Kenapa? Semua masuk syurga.
Dia masuk syurga, isteri masuk syurga, anak-anak masuk syurga, menantu-menantu masuk syurga, cucu-cucu masuk syurga. Itulah yang paling menggembirakan. Bukan semua dapat ni. Rasul pun ada yang tak dapat. Ada Rasul tak dapat. Di antara Nabi Nuh tak dapat. Ada anak-anak tak boleh masuk syurga. Nabi Lut tak dapat, isteri tak dapat masuk syurga. Begitulah surahnya. Tapi kalau dapat masuk syurga semua, itulah yang paling menggembirakan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak menerima kitab itu dengan tangan mana? Jawab kuat. Tangan mana? Tangan kanan. Jangan menerima dengan tangan kiri. Kalau kita menerima dengan tangan kiri, kita masuk dalam golongan kiri. Golongan kiri apa kata Allah? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridun wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itulah yang dimasukkan dalam neraka. Masuk neraka dulu. Dan dalam neraka itu terdapat asap yang panas. Siapa nak? Asap yang panas. Dan neraka mana dia? Sejuk. Panas belaka. Asap panas, udara panas, pakaian panas, makanan panas, tempat duduk panas, di atas panas, atas lantai panas, dinding panas, atap panas. Ayur panas. Itu neraka. La baridin wala karim. Dalamnya terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, dan tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Tak benar? Itu orang yang menerima kitab tentang kiri. Lagi teruk, dia cucuk dada tu, tombol ke belakang, ambil ke belakang. Tak benar kan? Cucuk dada tu, tombol sampai ke belakang, dia ambil kitab ke belakang. Ini Allah kabur dalam Quran. Sambung dulu ayat yang mula-mula saya baca tadi. Tadi saya baca apa? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah Al-Insyiqaq. Sambungnya, wa amma man utiya kitabahu wara al-dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan sesiapa yang menerima kitab dia dari belakangnya, cucuk dada tu, tangan kiri cucuk tau, tembus dari belakang, ambil dari belakang kitab tu, dari belakang. Fasawfa yad'u subura, dia akan menjerit kecelakaan. Dia menjerit kecelakaan, celaka aku katanya. Apa nak kenal? Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan neraka yang bernama sa'ir. Sa'ir itu salah satu neraka. 7 neraka itu salah satu namanya sa'ir. Dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Itu perlu dapat dari belakang ya. Kita nak ada 3 cara tadi. Yang pertama dengan tangan kanan, yang kedua dengan tangan kiri, yang 3 cucuk dan dia ambil dari belakang. Nak yang mana? Nak yang tangan kanan. Itu hisap. Itu kena cek. Udah lepas hisap, kita semua akan ditimbang. Itu hidup balik tu. Akan ditimbang. Ada kati ataupun apa, dacing besar-besaran di akhirat betul. Menimbang apa? Apa timbangnya apa ya? Bukan kita timbangnya. Apa timbangnya? Amalan kita ni. Antara dosa dan pahala tu ditimbang. Dia ada 2 daun tu. Tahu daun? Daun. Daun timbang pun tengok. Daun pun pergi merkit kan? Ada dah 2 timbang. Merkit tak ada di mana? Yang ada di kedai mamak. Apa tengok? Ini barangnya. Yang ini ada beratnya berapa? Kan 3 kilo, kan sekilo banyak barang. Sini ada barangnya. Kalau dia sama yang bang tu, berarti betul lah timbangnya. Ini yang suruh betul dah. Dia timbang pahala dia. Dia ada 2 daun. 1 untuk pahala, 1 untuk dosa. Timbang mana berat? Kalau dalam dunia ni dia buat baik aja, tak pernah buat jahat, so ditimbang apa yang banyak? Apa yang berat? Apa yang berat? Pahalanya akan jadi berat. Saya tak faham dengan saya ni. Saya cakap Jepun, kita cakap Melayu ni. Apa yang berat? Pahalanya akan berat. Tak kata nak? Tak kata nak pahala itu berat. Kalau dapat pahala berat, apa dapat? Ya. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tak pernah baca surah Al-Qur'an ke mana? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah.
Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya banyak. Rajin semayang je. Puasa Ramadan tak tinggal. Ya, kemudian apa? Puasa sunat pun buat, semayang sunat pun buat. Lagi buat yang sunat pun buat, yang wajib semua buat. Itu timbang pahala je. Berat pula pahala je. Baik pula dia tu. Dia hidup di dalam dunia jadi orang takwa. Maka dia sentiasa dapat keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak kata nak? Nak kata nak keredaan Allah. Redha dengan dia. Nak masuk syurga, Allah redha. Nak makanan syurga, Allah redha. Nak mahligai syurga, Allah redha. Nak kenderaan syurga, Allah redha. Nak pakaian syurga, Allah redha. Ya? Lagi apa? Nak bidadari syurga, Allah redha. Itulah bagi orang lelaki yang dia paling nak bidadari. Tapi tak nak bidadari yang kata. Ya? Allah redha sentiasa dalam keredaan Allah Ta'ala. Itu. Tapi sebab itu kita kena buat kebaikan dalam dunia ni. Sentiasa kita melakukan kebaikan. Jangan sekali melakukan kejahatan. Kerana semua apa yang kita buat itu akan ditimbang oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kewajikannya, artinya pahalanya kurang. Ringan no pahalanya. Yang berat apa? Yang berat dosa. Pahala tak ada. Dosa aja. Tujuh asal hujung minggu je kan minum ekor. 5944. Tahu mana 5944? Ada depan. Yang belum ambil ya. Masih belum ustaz dah komentar sekali jangan apa ya. Ambil nombor ekor tu hukum apa? Apa kau haram? Kau haram? Kerana dia adalah diklasifikasikan dalam bahagian apa? Judi. Judi tu pokoknya haram. Ya. Jadi bila ditimbang tu pahalanya kurang, ringan pahala. Dosanya banyak. Ya. Tiap minggu ngambil nombor ekor. Semayang tak ada. Puasa tak ada. Orang puasa dia jadi geng plastik hitam. Tahu plastik hitam? Mana letak plastik hitam tu? Depan motor ni. Pergi lalu ke dia tu bagi tu dia macam tu je. Dua muka dia. Tak ada depan tu. Tu tempat orang tak ada dia pun minum. Orang bulan Ramadan dia tak puasa. Ya. Begitulah seterusnya. Ketika keluar wanita-wanita keluar rumah. Ya. Minum kain ketang dada. Tahu ketang dada? Kembar aja minum kainnya. Atau pakai t-shirt. Depan tulis kiss me, belakang tulis apa? Sekali lagi, depan tulis kiss me, belakang tulis apa? Payah. Apa tu? Follow me, salah. Apa? No problem, betul. Depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Itu aja kerjanya. Asal keluar kau itu, asal keluar kau itu, asal keluar kau itu. Orang lelaki mau itu, asal keluar pakai seluar pendek, asal keluar pakai seluar pendek, asal keluar pakai seluar pendek. Esok bila ditimbang, pahalanya kurang atau pahalanya ringan, dosanya berat. Kerana hidup dalam dunia ini banyak dosa dan pahala. Jadi apa? Apa akibatnya? Wa amma man khaffat mawazinuh, sambung. Wa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Hawiyah tu apa? Hawiyah tu bendanya. Nak ada bermakkan hawiyah. Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia minta orang bermak kan? Apa buat dia mak beranak? Anak tu umur setahun, 2 tahun, apa buat dia mak? Apa buat dia mak ni? Mak ada buat macam mana? Ni, budak ni. Apa buat dia maknya? Masa kecil lagi. Ini dah besar sikit ni, dah masa kecil. Apa buat dia mak? Dia peluknya, ya ke dah? Ya ke dah? Diciumnya, ya ke dah? Dilambung-lambungnya, ya ke dah? Ditimang-timangnya, ya ke dah? Dia kosok-kosoknya, ya ke dah? Itu mak dengan anak. Tapi ini maknya apa? Maknya apa? Hawiyah. Apa dia buat hawiyah?
Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah, api yang bersangatan nyala. Ya, api yang bersangatan nyala. Jadi maknya siapa nak memakan api neraka yang bersangatan nyala? Angkat tangan. Ya. Api itu memang dia. Api itulah yang mencium dia, api itulah yang memeluk dia, api itulah yang mendekap dia. Itu dia. Itu apa? Hisab. Bukan hisab, timbangan. Hisab tadi, di timbangan. Itu di akhirat akan berlaku pada kita ni. Akhir sekali, kita akan diperintahkan oleh Allah untuk meniti siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah jambatan, titian yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Apa itu titi siratal mustaqim? Jambatan atau titian yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Kalau nak masuk syurga, apa buat? Kena meniti siratal mustaqim. Jauhnya dari tepi ke tepi, berapa jauh? 15,000 tahun perjalanan. Dengar elok tuan-tuan. Jauhnya dari tepi ke tepi 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun apa ini? Apa ni keluar ni? Apa ni? Mendaki. Ya tak? Dari bawah naik ke atas. 5,000 tahun tu jalan. Betul 5,000 tahun lagi? Ini apa keluar? Yang apa ni kan? Mendatar. Kopi ni bukan kopi ni. Apa? Mendatar. Lagi 5,000 tahun, kopi itu mana? Menurun. Jadi mendaki, mendatar, menurun. 5,000 tahun, 5,000 tahun, 5,000 tahun. Itu titi siratal mustaqim. Besarnya besar mana? Lebih kecil dari rambut. Bukan besar rambut, lebih kecil dari rambut. Lagi lebih tajam daripada mata pedang. Bukan pedang yang tuan-tuan simpan rumah kita tumpul perhiasan aja. Ini pedang zaman Rasulullah tu. Pedang orang berperang, sekali takut apa? Putus kepala tu. Tajam ke tak? Lebih tajam daripada mata pedang. Itu titi siratal mustaqim. Agak-agak boleh lepas ke? Agak-agak boleh lepas ke tuan-tuan dan puan? Boleh lepas. Bagi orang yang beriman dan orang soleh, dia garanti lepas. Bagi orang kafir, tergelincir. Bila tergelincir ke mana? Di bawah tu ada apa? Di bawah titi siratal mustaqim tu ada apa? Tuan-tuan dan puan? Neraka. Neraka tu. Tengangnya aja malu neraka tu tahu. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi ke? Neraka. Tujuh neraka tadi di bawah dia. Dia akan menggelincirkan orang kafir, orang zalim dan orang fasik. Orang kafir ada 4 jenis. 6 golongan masuk neraka tu. Orang kafir ada 4. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. 4 masuk neraka. Kekal abadi. Yang dua lagi tu orang beriman, masuk neraka dulu. Iaitu orang zalim. Orang zalim tu orang yang buat dosa-dosa besar. Dia masuk neraka dulu. Entah berapa ribu tahun masuk neraka, baru keluar neraka dan masuk syurga. Yang kedua orang fasik. Orang fasik tu orang melakukan dosa kecil. Asal keluar pakai seluruh pendek, itu dosa kecil ya. Dia masuk neraka dulu. Habis dosanya, baru keluar dari neraka. Itu 6 golongan manusia masuk neraka. Ya. Yang 4 daripada yang kafir, 2 daripada yang orang beriman. Itu akan masuk neraka. Kena meniti siratal mustaqim. Jadi bila meniti siratal mustaqim tu, lepas kedah. Agak-agak tuan-tuan kita ni, saya ni, tuan-tuan dan perempuan belakang tu, boleh lepas ke tak boleh lepas? Dosa dia lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, agak-agak boleh lepas ke? Ceregang rambut tu daripada bumbung surau ni dengan bumbung ramah sebelah depan kita ni. Boleh niti ke? Bukan ada pengimbang. Naik atas rambut tu jalan. Boleh tak? Siapa boleh angkat tangan? Jauh pula tu, 5,000 tahun nak mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Ada pula pengait. Itu lagi hebat tu. Ada pengait. Namanya kalalib. Itu dalam musikah hadis ada sebut tu.
wa bihi kalalib. Dan di atasnya tu ada kalalib. Kalalib tu pengait. Pengait apa kerjanya? Ngapa nak pengait? Tuan-tuan? Ngapa nak pengait? Selalu ngait buat apa? Dia memang tak tahu apa ngait. Apa buat? Nyolok-nyol dengan ngait je ke tak? Selalu nyol lah. Doyan tak ada jolok pun. Pemutan ada mengait je tak? Langsat ada mengait. Itu. Ini mengait orang tu supaya orang tu bila dikait dia kalalib tu ke mana perginya? Jatuh lah. Bila jatuh ke mana perginya? Masuk dalam neraka. Tuan-tuan, daripada titi siratul mustaqim tu kalau jatuh ke dalam neraka, kalau jatuh lah ya, jatuhnya je 70 tahun baru sampai. Siapa berani angkat tangan? Jatuhnya je. Orang jatuh kapal terbang berapa lama? Dari start kapal terbang terkosak sampai ke bawah berapa? Habis 2 minit 3 minit ya, sampai ke bawah meletup lah ya. Ya dah. Ini 70 tahun. 70 tahun. Kalau budak kecil baru jatuh. Ya, budak beruban baru sampai ke dasar neraka. Tahu? Sampai lalu Nuh yang katakan. Itu titi siratul mustaqim. Agak-agak boleh lepas kan? Boleh. Jangan risau. Saya bukan cerita ni nak menakut-nakutkan. Boleh tak lepas? Kalau tak boleh lepas, takkan ada disyariatkan Allah Ta'ala. Boleh. Dengan syarat, kita jangan tinggal sembahyang berjemaah. Dengar penjelasan saya ni. Jangan sekali-kali tinggal sembahyang secara berjemaah. Berapa kali sehari? 5 kali sehari. Mesti berjemaah. Kerana tempat kita berjemaah itulah akan jadi kenderaan. Akan jadi tonggangan kita untuk meniti siratul mustaqim. Mereka tanya Rasulullah, boleh ke lepas ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kamu boleh tak menyeberangi laut? Boleh. Dengan apa? Dengan sampan? Itu. Apa saja kamu tempat sembahyang kamu suruh, itulah akan jadi sampan kamu untuk kamu naik atasnya, untuk kamu menyeberangi titi siratul mustaqim. Akan lepas padanya. Jadi surau ni, mana yang duduk keliling surau ni? Jangan lepas. 5 waktu saya semalam. Mana dekat dengan masjid, pergi masjid. Paling koman, paling kudi, paling koyok, dia akan dapat pahala jemaah kalau dia sembahyang di rumah bersama isteri dan anak-anaknya. Tapi berjemaah. Berjemaah sama isteri dan anak-anaknya. Jangan seorang-seorang sembahyang di rumah. Itu sembahyang sesat kata Nabi tau. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, bukan tak dengar azan, tu bila habis menahan tak nak datang. Ada tak jenis orang begitu bayang? Ada. Tapi suraunya tapi ni je tak nak datang. Dengar, kalau dia mendengar lagi bagus ya. Kalau mendengar di rumah lagi bagus. Saja tak siap nak datang. Seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. Bukan tak sembahyang. Kalau sembahyang lagi teruk. La taraktum sunnata nabiyikum, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Itu ya. Jadi kalau nak lepas apa? Apa buat tuan-tuan? Kalau lepas, berjemaah sembahyang di masjid dan di surau. Mana-mana lah asalkan ada jemaah. Paling koman, paling kodi di rumah bersama dengan isteri dan anak-anak. Kalau dia sembahyang di anjung, isteri sembahyang dalam di dapur, anak-anak sembahyang dalam bilik masing-masing, sesat. Ya? Alright. Itu titi siratul mustaqim. Kalau lepas berjaya melangkah titi siratul mustaqim, ke mana pergi? Syurga. Ada 8 syurga menunggu. Yang pertama syurga Firdaus, yang kedua syurga Adnan, yang ketiga syurga Ma'wa, yang keempat syurga Darussalam, yang kelima Jannatul Naim, yang keenam Jannatul Khuld, kekal, yang tujuh Jannatul Jalal, agung, yang ke-8 Jannatul Qarab. 8 syurga.
7 neraka, 8 syurga. Menandakan rahmat Allah itu mengatasi kemurkaannya. Alright. Itu cerita tentang di akhirat tu. Kemana kita akan ada? Kesudahannya apa? Mana dia? Bagaimana permulaan dan kesudahan hidup mereka di dunia ini? Setelah mereka keluar dari dunia, dah mati, ke mana mereka akan pergi? Saya dah cerita dah mulai tadi. Mula-mula masuk kubur. Dalam kubur ada nikmat dah. Ada nikmat, ada azab dah. Ada azab juga. Nikmat pun ada, azab pun ada. Dalam kubur ya. Bangkit dalam kubur tu lah. Ya. Di padang mahsyar ada azab dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mati, adakah akan dihidupkan kembali? Hidup balik dah? Dah mati? Kita ni hidup balik dah. Kenapa hidup kembali? Supaya kita menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Kalau tidak, Tuhan tu tak adil lah. Ya, ada dah orang dalam dunia ni semayang, hidup, puasa, hidup, apa, hidup, baca Quran, hidup, kerjanya, cerita nak dunia je. Ada dah? Ada dah? Orang ngaji dia tak peduli je. Orang baca Quran dia tak peduli. Orang menyembah Maulid Rasul dia tak erti je. Dia kira nak mencari, nak kerja je. Nak berjual je. Nak dapat dunia je. Kalau dia mati, mati terus je. Kalau dia mati terus je. Tidak dibangkitkan semula. Tak ada dicek. Tak ada dihisap. Maknanya dia lepas begitu je lah. Ya. Untunglah dia dalam dunia ni. Merampak tak ada kena apa-apa. Mencuri tak ada kena apa-apa. Merogol tak ada kena apa-apa. Minum arak tak ada kena dicek pun apa benda. Lepas gitu je. Kalau dia lepas begitu je, Allah tu adil tidak? Tuan-tuan, kalau dia lepas begitu je, Allah adil ke zalim? Adil ke zalim? Zalim lah. Tak adalah adil Allah. Sedangkan kita belajar dalam akidah, Allah tu maha adil. Allah yang paling adil. Begitu juga dalam dunia ni, macam tuan-tuan lah. Mayang tak tinggal. Puasa Ramadan tak tinggal. Selalu baca Quran. Selalu sedekah, selalu wirid, selalu zikir, selalu tahbih dan selalu selawat dan sebagainya. Kalau mati terus aja, tak bangkit semula, tidak diberi ganjaran, tak diberi upah. Ya, rugi dalam dunia ni. Rugilah. Orang zina dia tak zina, orang menari dia tak berani, dia tak nari, orang minum arak dia tak minum arak. Penat je dalam dunia ni melakukan ibadah tapi tak ada apa balasan dari Allah Taala. Jadi artinya kalau kau itu berlaku, Allah tu adil ke tak adil? Tak adil lah. Sedangkan kita belajar dalam akidah, Allah itu maha adil. Kamu buat baik akan dibalas dengan baik. Itu ada dihidupkan semula. Jadi tak faham kan? Tak faham lagi? Sebab kita hidup balik. Kerana supaya dapat dibalas tentang perkara yang kita lakukan dalam dunia ni. Baik. Ya. Setelah mereka mati, adakah akan dihidupkan kembali? Jawabnya ada ya. Dalam akidah Islam, itu sambung dengan ayat tadi ya. Dalam akidah Islam, mereka yang tidak mengenal Allah, yang menciptakan alam dunia ini, dan tidak kenal yang menjadikan diri mereka sendiri, tak kenal siapa menjadikan dia, adalah orang yang hidup tidak bertauhid, tak bertuhan dengan Tuhan, tidak bertuhan dengan Allah, dan tidak berakidah. Dia tak ada akidah, tak ada kepercayaan, dan mereka itu adalah hidup dalam kekufuran. Apa itu kekufuran? Keingkaran. Itu kekufuran ya. Tak ikut je apa yang Allah suruh, buat je apa Allah larang. Itu kekufuran. Yang hanya hidupnya untuk makan dan minum sahaja sebagaimana haiwan. Macam lembu lah. Lembu apa? Ada semayang. Lembu ada puasa. Lembu ada baca Quran. Ada selawat. Apa kerjanya? Makan. Ngam. Duduk makan, diri makan, jalan makan, tidur pun makan. Itu lembu. Tapi tak jadi lembu kan? Itu jadi haiwan ya. Dan tempat kedudukan mereka adalah dalam neraka. Mana tahu Allah khabar. Ya. Apa kata Allah? Wallazina kafaru satamatta'una wa ma'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum.
wa naru maswalahum. Nah, orang-orang yang kafir menikmati kesenangan, dia nak kesenangan je di dunia, serta mereka makan minum. Dalam dunia makan minum, dia tak tahu roti datang dari Allah, dia tak terasa. Sebagaimana binatang-binatang, ya, binatang-binatang ternak makan, seperti bagaimana binatang-binatang ternak makan minum. Nah, sedangkan neraka lah menjadi tempat tinggal mereka itu. Mereka akan masuk neraka. Tenang ayatnya, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, itu ayat yang paling senang. Suratul Baqarah ayat 39. Dan mereka-mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Baik, akidah mempunyai peranan penting juga dalam hidup dan kehidupan seseorang. Kita hidup mesti ada akidah, mesti ada kepercayaan. Mesti ada kepercayaan, mesti ada akidah, mesti ada iman. Seorang manusia untuk menanamkan semangat keimanan dalam hati mereka. Seseorang manusia yang hidup dalam dunia ini dan tidak tertanam dalam hatinya rasa keimanan adalah mereka yang terpedaya dengan kesenangan hidup dunia. Dia terpedaya, tertipu dengan hidup dunia ni. Kira nak dunia aja. Mayang hidup, puasa hidup, kira cari rezeki aja. Niaga aja, cari rezeki, cari. Lama-lama kaya-kaya. Itulah orang yang tertipu. Udah kaya-kaya masa tu umurnya dah 81 tahun. Mayang hidup, apa dah? Tertipu dah? Pergi kedai, dunia dapat ni, kaya-kaya. Pergi kedai apa buat? Bak kopi tu tokeh, jangan bubur gulai aja. Ngapa kopi tak ada gulai? Saya ada kencing manis. Ya ke? Baik lah, tak apa bak tak ada gulai. Betul? Nak makan roti ke? Pak Haji nak makan roti kata. Saya mana boleh makan roti? Roti tu banyak minyak. Minyak tu ada kolesterol. Kolesterol saya ada penyakit apa? Penyakit jantung. Sedap Pak Haji, ni ada lauk banyak. Baru masak ni. Daging ada, kambing ada, losa ada, lembu ada, kobra ada. Saya mana boleh makan daging kambing? Kenapa? Saya ada darah tinggi. Tak apa ni ada. Sotong ada, ketam ada, lala ada, remih ada. Apa jawab dia? Saya tak boleh makan tu. Kenapa? Gaut. Mula kencing manis. Betul lemah jantung. Betul darah tinggi. Betul gaut pula. Ada apa nak makan pagi? Buat roti kali tu. Aku colik dengan kopi pahit. Sedap ke tak? Duit besar-besar dalam paket. Tertipu ke tak? Tertipu. Itulah Allah kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dalam dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Itu aja hidup dalam dunia ni. Menipu daya je pun ya. Apa yang dunia ni menipu daya. Duit besar-besar dalam poket tapi tak boleh nak nikmat tu. Makan manis tak boleh. Daging tak boleh makan, lemak tak boleh makan. Rugi tu. Duit berjuta-juta dalam poket. Kita berbuat ratus-ratus ribu dalam poket tu. Mentokar pun orang lain bawanya. Dia duduk belakang je. Kenapa? Dia tak boleh bawa mentokar. Driver yang jadi yang apa? Yang jadi tokehnya. Dia yang mendapat nikmat mentokar baru. Dia tak boleh. Nak kahwin pun tak boleh. Duit besar-besar. Kalau dia duit banyak-banyak benda duit, tak ada orang kahwin dengan dia. Tak, ya tak. Dia besar-besar duitnya. Walaupun dah tua, tak orang tak. Tapi nak kahwin apa? Dah berjalan apa? Kelai. Kahwin pula ya? Tertipu dah. Itu orang tertipu. Itu Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia. Baik, oleh itu mereka yang hidup di dunia ini dengan
dipandu ya, tanpa dipandu oleh akidah dan tidak tertanam di dalam hatinya semangat keimanan, mereka sentiasa merasa gembira hidup di dunia ini, gembira aja, dan berangan-angan hidup di dunia ini lebih lama. Firman Allah, apa kata Allah? Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi lan yu'ammar wal ya betul ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Itu Arabnya, Melayunya apa? Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka seloba-loba manusia, orang kafir Quraisy tu menjadi seloba-loba manusia, tamak aja. Kepada hidup lama dan nak hidup lama, tak nak mati. Dan lobanya mereka itu kepada hidup itu benar melebihi pada loba orang-orang kafir. Orang kafir musyrik tu. Ada yang begitu. Kadang-kadang dia mengaku iman tapi lebih dari orang kafir lagi. Cecat seorang dari mereka itu suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Nabi ni dia dah ngaku akhir zaman umat aku umurnya berapa? Antara 60 hingga 70 tahun aja. Ini dia nak 1000 tahun. Dia kan? Rasul-rasul dulu boleh. Nabi Nuh tu panjang umurnya, Nabi Adam panjang umurnya ya. Tapi ini nak 1000 tahun ada. Mana dapat habis-habis nak 60 hingga 70 tahun. Yang dah lebih itu subsidi tu. Jangan cakap ni subsidi. Kalau dah 90 tahun dah tu bukan subsidi lagi. Namanya apa? Masa kecederaan, injury time. Ini 60 hingga 70 tahun. Siapa dah sampai 60 get ready. Ini dah time-nya. Kita akan dipanggil balik oleh Allah SWT. Ya. Melebihi loba orang-orang kafir mereka itu orang kafir musyrik. Tiada seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab. Panjang macam mana pun tak lepas dari azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Apa saja Allah nampak. Ujungnya apa? Wallahu basirun bima ya'malun. Apa saja kamu buat Allah akan nampak. Jadi cukup sekarang itu. Akan datang kita sambung lagi ya. Panjang cerita ni. Kalau nak sambung sampai membentuk diri manusia dunia dan akhirat itu akan datang ya. Lama belum. Jam dah kenal dah ya. Dah dekat kenal. Saya nak pergi ke Mama Dewan lepas ni. Alright. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang?